KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua, sihat? Ya, anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Da'i Akmal Nazri. Apa khabar semua? Terbaik. Dah ambil vaksin dah? Dah, Alhamdulillah. Belum lagi? InsyaAllah dalam masa yang terdekat tu adalah. Okey, kepada anda semua ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa mencuci tangan dengan gel pembasmi kuman dan juga apa kawan-kawan? Ini dia, memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Okey, aku nak tanya kepada calon-calon SPM di luar sana, siapa yang mengambil subjek pendidikan seni visual? Wah, satu Malaysia ambil subjek ini. Jadi kalau anda mengambil subjek ini, anda cukup beruntung kerana cikgu ini memang bukan orang kata orang biasa. Dia memang luar biasa. Datang daripada Pahang, jauh tu dia datang kat sini ni. Semata-mata nak mengajar anda semua, nak mendidik anda semua supaya akan sukses nanti waktu SPM 2021. Tapi persoalannya, cikgu ni siapa? Dengar kata dah buat 10 kali. Serius ah? Kau nak tahu? Jom tengok profil guru hari ini. 10 kali dia dah buat. Sungguh manis senyuman itu. Siapakah cikgu itu? Ini dia Cikgu Juraiti. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, cikgu. Apa khabar, sihat? Sihat, alhamdulillah. Ya, saya dapat tahu cikgu apabila cikgu akan bersama dengan saya, cikgu macam, alah, aku mal ke? Alah, aku mal ke? Betul ke, cikgu? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Okey. Jadi cikgu, saya pasti hari ini dalam subjek pendidikan seni visual, kita nak belajar satu bab, cikgu Ya, betul. yang kata ada cetakan-cetakan. Ya, betul. Seni cetakan. Mungkin cikgu boleh kongsikan secara ringkas sebelum kita mulakan pembelajaran kita sekejap lagi, cikgu. Okey, seni cetakan ni merupakan satu seni menghasilkan karya yang boleh digunakan banyak kali dan orang kata boleh menghasilkan karya yang sama. Gunakan satu orang kata masterpiece, boleh gunakan untuk banyak karya. Okey. Itulah cetakan. Itulah seni cetakan. Jadi kalau nak tahu apa itu, sekejap lagi kita akan mulakan kita punya pembelajaran. Tapi seperti biasa, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu, cikgu, Ya, saya. Yang memakaikan tali lekap yang cukup cantik itu, kita boleh ke sini, cikgu, untuk kita lakukan sanitasi. Boleh. Okey, silakan cikgu. Slow cikgu. Jaga jarak 1 meter, cikgu. Perlahan-lahan. Okey. Silakan, cikgu. Okey, dan saya akan gunakan. Alright. Terblok saya kat sini pula. Okey, kita doakan cikgu supaya Malaysia ini akan sentiasa akan bebas daripada wabak COVID-19 ini. Baik, kita dah tahu cikgunya, kita juga dah tahu mata pelajaran apa yang kita akan belajar, tetapi kita juga nak tahu sekolah pilihan hari ini. Siapakah murid-murid yang akan bersama dengan kita pada petang ini? Ini dia. Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar? Saya blok. Saya nak ke mana? Ke sini atau ke sini? Saya akan ke sini. Okey, baik dia. Ini dia pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Lancang Pahang. Jadi mungkin kita boleh kenalkan daripada yang itu dia, Sandia Raj. Sila perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera, nama saya Sandia Raj. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Raut. Okey, boleh saya tahu cita-cita awak, Sandia? Cita-cita saya untuk menjadi seorang fotografer. Wah, nanti bolehlah apply dekat TV3 kan? Okey, baik, seterusnya ini Nurdania. Betul ke saya sebut nama awak ni? Betul. Okey, sila perkenalkan diri awak dan juga cita-citanya. Nama saya Nurdania. Cita-cita saya nak jadi polis. Polis, terbaik, Inspektor Dania. Wah, yang kita dah panggil Inspektor dah. Okey, seterusnya, siapa tu yang memakai tudung berwarna biru? Selamat sejahtera, nama saya Puteri Siti Umizati binti Syed Ismail. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Kapar, Selangor. Okey, cita-cita awak?
Cita-cita saya nak jadi accountant. Accountant. Alhamdulillah, insyaAllah satu hari nanti pasti akan berjaya juga. Okey, tadi saya dah sebut warna apa tadi cikgu? Biru kan? Ternyata warna kelabu yang sekarang ini kita tak tahu. Tudung warna biru pula. Ini biru kan? Ke kelabu? Biru. Selamat sejahtera, nama saya Raja Anis Najiha dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Kapar, Selangor. Cita-cita awak boleh saya tahu apa dia? Cita-cita saya nak jadi pelukis. Nak jadi pelukis. Terbaik. Okey, seterusnya. Yang dekat atas kepala dia ada kipas tu. Muhaimin. Muhaimin ya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Salam. Muhammad Muhaimin bin Muhammad Jafri dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pendang, Kedah. Daripada Kedah. Okey, cita-cita hang apa? Cita-cita hang. Terkeluar pula. Cita-cita awak apa dia? Cita-cita saya ingin menjadi seorang juruterbang. Juruterbang, insya-Allah. Amin. Okey, terakhir sekali yang belakang ni ada kain rentang tu. Boleh saya tahu namanya siapa? Salam sejahtera dan selamat petang. Nama saya Jeremy Joswazan, anak lelaki Kochin Meng, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Rompin Permai, Kuala Lumpur. Okey. Cita-citanya boleh saya tahu, Jeremy? Saya nak jadi seorang guru. Seorang guru. Amin. Okey, ini dia antara pelajar-pelajar, murid-murid yang akan bersama dengan kita pada petang ini untuk subjek pendidikan seni visual. Pada anda semua, jangan ke mana. Selepas ini kita akan mulakan pembelajaran kita dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, pendidikan seni visual ini mampu melahirkan seorang pelajar yang berfikiran kreatif dan inovatif dalam penghasilan produk ataupun karya seni, dan mereka juga mampu memahami setiap teknik yang mereka lakukan semasa proses penghasilan karya tersebut. Harapan saya untuk semua calon-calon SPM tahun 2021 yang akan datang, saya berharap mereka berjaya mendapat kecemerlangan yang tinggi dalam setiap subjek yang mereka ambil dan berjaya untuk membanggakan kedua ibu bapa mereka. Pandangan saya tentang mata pelajaran seni visual banyak mengajar saya tentang dunia seni visual yang saya tidak ketahui kerana subjek pendidikan seni visual atau seni itu sendiri merangkumi pelbagai elemen dalam kehidupan seharian kita tanpa kita sedari. Saya juga dapat mencabar keupayaan diri saya dalam mencari idea melalui pengalaman dan pemerhatian agar saya boleh memindah dan menterjemahkan idea saya dalam menghasilkan sesuatu tugasan yang diberi. Dan saya juga dapat mengaplikasikan ilmu seni ini dalam kehidupan seharian. Subjek yang paling saya gemari adalah pendidikan seni visual. Bab yang menarik perhatian saya ialah alat kebesaran dan perhiasan diraja. Kerana alat kebesaran dan perhiasan diraja direka dengan keunikan tersendiri dan dijaga rapi sehingga ke hari ini. Dalam bab ini juga saya dapat belajar membuat tenggolok diraja. Tenggolok diraja ialah kain yang ditenun dengan sutra yang berwarna hitam dan bersulam dengan benang emas. Ini adalah contoh tenggolok yang saya buat di PDPR. Pandangan saya terhadap subjek pendidikan seni visual ini ialah ianya adalah subjek yang sangat saya minati daripada saya kecil lagi. Ianya memberikan saya suatu seronok untuk diterokai. 2 tahun saya belajar PhD dengan Cikgu Ruzaini. Ia selalu memberi tunjuk ajar, membimbing, mendorong dalam subjek visual ini, dalam subjek seni visual ini. Didik TV KPM. Seni cetakan abad 14 sampai ke 19. Saya pun tertanya-tanya juga apa ini seni cetakan pada abad 14 sampai ke 19. Cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit cikgu. Apa sebenarnya seni cetakan itu cikgu pada abad ke-14 sehingga abad ke-19 cikgu? Okey, baiklah Akmal. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera pada anak-anak murid yang di luar sana.
Okey, hari ini cikgu akan ceritakan sedikit tentang seni cetakan. Baik. Okey, yang di sebelah Akmal itu adalah mind mapping ataupun ringkasan dari apa yang kita nak belajar pada hari ini. Sebab tu Akmal nampak seni cetakan abad ke-14 sehingga abad ke-19. Sebenarnya yang kita belajar di hari ini adalah proses bagaimana seni cetakan tu sejarah sehinggalah ke hari ini tertubuhnya seni cetakan itu. Yang kita belajar hari ini seni cetakan barat. Sebab tu ada ke-14 sehinggalah ke abad ke-19. Itulah dia cikgu. Betul. Sejarah secara ringkasnya mengenai seni cetakan. Jadi cikgu, saya rasa ramai murid-murid yang mengambil subjek pendidikan seni visual ini dah tak sabar cikgu untuk kita belajar seni cetakan. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu, dipersilakan. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey, hari ini pengenalan dulu. Terlebih dahulu cikgu ceritakan sedikit tentang standard kandungan yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu pemahaman terhadap konsep, eksplorasi dalam aplikasi pengetahuan, kemudian menzahirkan idea dan konsep dan seterusnya penghayatan terhadap hasil karya seni cetakan. Okey, yang di sebelah ni kalau tengok skrin yang cikgu paparkan ini adalah turutan daripada abad ke-14 sehinggalah abad ke-19. Okey, dengan tidak melengahkan masa, cikgu ceritakan dulu sejarah dia Akmal ya. Baik, silakan cikgu. Cetakan bermula daripada cetakan monoblok. Cetakan monoblok yang mana dihasilkan menggunakan kayu buatan tangan. Buatan tangan. Cetakan blok menggunakan hasil tangan. Okey, yang mana dihasilkan dalam bentuk hitam dan putih, black and white. Okey, tujuan dia mencetak bahan pendidikan. Okey, pada zaman dulu abad ke-14, cetakan inilah yang digunakan sebagai alat untuk mencetak pendidikan. Okey, kemudian propaganda, keagamaan dan juga tekstil. Siapa tahu tekstil itu apa? Cikgu tanya saya atau murid-murid? Anak murid boleh, Akmal pun boleh. Iya, jadi dengan itu kita lepaskan kepada anak murid cikgu. Okey. Betul. Okey, apa itu tekstil? Mungkin Sandia boleh jawab? Tu Jeremy dia dah angkat kertas hijau tu. Okey, boleh Jeremy, silakan Jeremy. Saya rasa tekstil ni adalah macam fabrik atau kain. Betul ke cikgu? Okey, betul Jeremy. Bagus, betul. Tekstil ni yang berkaitan dengan fabrik ataupun kain. Maksudnya pada zaman dulu untuk mencetak pakaian, nak menghasilkan corak-corak yang menarik, mereka menggunakan seni cetakan. Masa tu belum ada batik canting apa semua kan. Jadi mereka menggunakan seni cetakan untuk menghasilkan corak pada pakaian. Okey. Seterusnya, kita pergi abad ke-14. Tadi persepsi saja, pengetahuan yang kita perlu tahu sahaja. Okay, kita masuk pada abad ke-14. Okey. Pada abad ke-14 dikatakan seni ini wujud di Eropah sebelum 1400. Lama dah Akmal. Betul. Okey, tapi namun begitu satu rekaan tekstil ini dicetak secara manual, hand printed, menggunakan blok kayu di China pada abad ke-9, telah ditemui di Eropah pada abad ke-13. Maksudnya cetakan ni memang dah lama lah. Dah lama. Kat sini ada sedikit info yang cikgu nak cakap. Mesin cetak pertama telah dicipta oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1450. Maksud dah lama dah mesin cetak tu dicipta seterusnya, tadi abad ke-14. Yang ini cikgu nak sebut tentang abad ke-15. Abad ke-15 dikenali sebagai era gaya Renaissance. Kalau murid-murid dah belajar tajuk sebelum ni, seni cetakan pun ada aliran Renaissance. Ada aliran Renaissance yang mana pada era ini bidang seni cetakan telah mencapai zaman kemuncaknya. Seni cetakan kayu yang awal di Eropah dihasilkan dalam bentuk kad permainan. Zaman abad ke-15 ni mereka menggunakan cetakan untuk menghasilkan kad permainan. Selain daripada kad permainan, mereka juga mencipta kalender dan juga karya yang berimej ataupun berunsurkan keagamaan. Itulah yang dilakukan pada zaman tersebutlah. Seterusnya, yang ini adalah contoh karya pada abad ke-15. Kalau murid-murid kat rumah boleh buka buku teks lah untuk imej yang lebih jelas. Kemudian yang ni cikgu nak ceritakan sedikit. Yang ini merupakan koleksi Dukes of Bavaria. Yang digunakan pada tahun 1430 menggunakan cetakan kayu. Ada tak anak-anak murid nak bagi sedikit persepsi apa yang kamu lihat pada imej yang kedua?
Gambar apa tu? Motif apa yang digunakan untuk seni cetakan tersebut? Siapa nak jawab? Yang kat tangan siapa tu? Okey, Muhaimin. Dia menggunakan motif fauna iaitu gambar burung. Ya, betul. Okey, kalau kita lihat ya Akmal, anak-anak murid di rumah, kalau kita lihat motif yang ditonjolkan pada aliran ini adalah motif fauna, yang mana burung, ada rusa, okey, yang mana yang ada pada persekitarannya pada masa itu. Okey, motif-motif tersebutlah yang digunakan untuk menghasilkan karya seni cetakan. Okey, seterusnya yang ini, okey. Yang ini adalah karya Albert Dürer. Okey, murid-murid memang akan dengarlah perkataan Albert Dürer ni. Kalau kita kenal dengan tokoh Albert Dürer ni, kalau kita kaji, Albert Dürer ni seorang tokoh yang sangat suka pada haiwan. Okey. Karya-karya dia, karya seni dia berunsurkan fauna. Okey, ini adalah salah satu contoh dia lah. Okey, siapa yang dapat tahu, siapa nampak kat sini motif apa? Kalau tadi motif burung, gambar Albert Dürer ni motif apa? Siapa tahu? Raja. Ya, Raja Anis Najihah. Silakan. Okey, Raja, silakan. Peperangan ke cikgu sebab ada kuda dengan orang yang pegang senjata. Betul. Okey, betul. Terima kasih Raja. Okey, bagus. Okey, sini cikgu nak terangkan sedikitlah. Okey. Pada zaman tu tadi cikgu dah ceritakan sejarah seni cetakan, dia ada sebut tentang keagamaan dan sebagainya kan. Ada juga dia unsurkan tentang peperangan. Okey, yang mana kalau karya Albert Dürer ni ada juga haiwan yang letak kat sini iaitu kuda. Okey, ada kuda ada gambar kuda dan situasi yang digambarkan adalah situasi peperangan. Okey, kalau kita tengok sejarah catan, sejarah cetakan sama juga. Dia akan menggambarkan pada situasi pada keadaan sebenar pada zaman itu. Okey, seterusnya. Okey, ini tadi kita tengok karya. Betul ya? Kita kenal dengan tokoh Albert Dürer. Okey, kita kenal dengan karya-karya, motif karya yang berunsurkan fauna. Sekarang kita nak kenal tokoh pula. Okey, kita nak kenal tokoh. Ini tokoh abad ke-15. Okey, yang pertama adalah Erhard Radot. Okey, yang mana dia ni dilahirkan pada tahun 1442, okey, di Augsburg, Jerman. Okey, selain kita kena kenal tokoh kita, dalam soalan selalu keluar tokoh dan juga dia punya karya dia. Apa karya yang dihasilkan oleh tokoh tersebut. Okey, Erhard Radot ni dia terkenal dengan rekaan tipografi. Kalau soalan keluar, tips sedikit ya. Kalau soalan keluar tentang seni cetakan tipografi, maka kamu kena ingat satu je perkataan iaitu Erhard Radot. Beliau merupakan seorang tokoh karya, seorang tokoh seni cetakan yang menghasilkan seni cetakan berunsurkan tipografi, tulisan. Okey, ini yang sebelah ni adalah contoh tokoh beliau ya. Dia punya karya beliau. Okey, yang mana tajuk dia Romana Historia. Okey, kamu kena ingatlah ni, yang calon-calon yang kat luar sana pun kena ingatlah. Okey. Seterusnya. Tadi kita dah bincangkan tentang Albert Dürer. Kita dah bincangkan tentang Albert Dürer yang merupakan motif-motifnya berunsurkan fauna. Yang ini kita terangkan pula dari mana asalnya Albert Dürer tu. Okey, Albert Dürer tu dilahirkan pada tahun 1471 di Nuremberg, Jerman. Okey, mahir dalam seni cetakan dan juga catan. Maksudnya Albert Dürer ni bukan sekadar namanya di dalam seni cetakan saja. Dalam seni catan pun ada Albert Dürer hasilkan karya. Okey. Albert Dürer ni terkenal dengan siri cetakan gurisan asid. Poin penting kat situ kena ingat Albert Dürer dia mahir dalam gurisan apa, Akmal? Gurisan asid. Ya, gurisan asid. Okey, jadi cikgu ada sesiapa tahu tak? Okey, siapa tahu apakah yang dikatakan dengan gurisan asid? Siapa tahu? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, Sandia. Sandia. Okey, Sandia. Boleh jawab, Sandia? Cetakan gurisan asid ialah corak garisan yang dihasilkan di sesuatu permukaan logam yang dilengkapkan dengan sejenis bahan kalis asid. Okey, betul. Gurisan dibuat. Teruskan. Gurisan dibuat dengan jarum di atas permukaan logam. Okey. Itu saja? Yang menggunakan untuk menghasilkan cetakan jarum ini. Okey, betul, panjang jawapannya. Maka cikgu pendek kat sini. Gurisan tu adalah satu teknik menggunakan permukaan logam.
Itulah hasilnya cetakan logam. Okey, seterusnya tadi kita dah kenal dengan Albert Dürer. Tokoh yang berikutnya, okey, sebelum tu cikgu takut terlupa untuk bidang tingkatan 4 ni, seni cetakan kita akan kenal dengan tokoh-tokoh. Maka kena ingatlah nama-nama dan contoh-contoh karya yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Okey, seterusnya Hans Holbein. Okey, 1497 sehingga 1543. Beliau dilahirkan pada tahun 1497 di Augsburg, Jerman juga. Okey, Jerman juga. Beliau dikenali sebagai pelukis dengan gaya Modern Renaissance, terkenal dengan siri cetakan kayu The Dance of Dates. Okey, kalau kita tengok tokoh ini, beliau menekankan tema, simbol, drama dan unsur lucu. Yang berbeza daripada tema gaya realism. Okey, persoalannya Akmal. Akmal tahu tak realism tu apa? Setahu saya, cikgu, realism ini adalah merupakan satu perkara yang dia memang real, cikgu. Macam sekarang kan, sesuatu keadaan yang dia bukan dibuat-buat. Bukan dia macam terlampau abstrak, cikgu. Okey, banyak term-term seni yang Akmal tahu. Yes. Bagus Akmal. Okey, kita nak tanyalah anak-anak murid yang ada kat skrin kita ni. Siapa yang tahu ayat lebih tepat dalam bahasa seni visualnya? Siapa tu? Nur Dania. Inspektor Dania kita, cikgu. Okey, inspektor nak jawab. Okey Dania, silakan. Realism adalah gaya sebenar objek yang ditiru. Betul. Sebenarnya kalau dalam bahasa seni visual kita, ayat dia simple je. Iaitu? Iaitu peniruan daripada objek sebenar. Jauh dengan jawapan saya tadi, cikgu, kan? Tapi tak apa. Semasa Akmal menceritakan tu, Akmal menggunakan term-term dalam bahasa seni visual. Tu bagus. Okey, seterusnya kita pergi kepada abad ke-16. Okey, abad ke-16 ni merupakan seni cetakan kayu. Okey, masih lagi seni cetakan kayu monoblok. Ingat sejarah awal kita tadi, kita ceritakan tentang seni monoblok, cetakan kayu. Maka masa ke abad ke-16 masih lagi cetakan kayu. Okey, yang mana pada masa itu tema dia adalah tema geometri. Dia gunakan tema-tema geometri, blok-blok. Okey. Kemudian jenis ataupun teknik cetakan dia adalah cetakan intaglio dan juga menggunakan pelabuhan Antwerp. Okey, pelabuhan ni tempat yang diorang berjual beli untuk seni cetakan lah. Okey, sebelum itu cikgu baca sedikit. Terdapat imej cetakan yang dijual di bandar pelabuhan. Kemudian cetakan tersebut dibawa oleh pedagang dan pengembara datang ke bandar tersebut. Maksudnya pada abad ke-16 ni dah mula ada sistem jual beli untuk karya seni cetakan. Bukan kita belajar, kita buat saja-saja. Kalau kita belajar sekarang dalam dalam KSSM sekarang kita menekankan pelajar-pelajar kita menghasilkan karya, menghasilkan karya yang berbentuk designomik. Ayatnya designomik. Maksudnya kita menghasilkan sesuatu karya bukan sekadar untuk menilai nilai estetika dia. Kita boleh jual produk itu. Karya yang kita hasil itu kita boleh jual. Seterusnya, cikgu sambung lagi Tadi cikgu ada sebut tentang perkataan cetakan intaglio. Jadi kalau kita sekadar bercerita, tak tunjuk, tak nampak apakah imej intaglio, kita takkan faham. Maka bila ada soalan keluar tentang perkataan intaglio, kita tak boleh nak jawab. Betul? Ada yang tahu ke? Muhaimin tahu intaglio tu apa? Adakah dia ada kena mengenai dengan aglio olio, cikgu? Tak ada. Spaghetti aglio pun tak ada. Okey, seterusnya ini adalah seni cetakan aglio yang mana menggunakan teknik cetakan benaman. Benaman. Maksudnya kita guris. Kalau perhatikan, boleh perhatikan kat sebelah cikgu ni, cikgu ada beberapa artwork yang cikgu bawa Cikgu boleh angkat, cikgu? Yang mana satu intaglio kat situ? Ni yang warna hijau ni, cikgu tak boleh angkat, takut dia jatuh, Akmal. Okey. Itu dia. Yang warna hijau ni adalah cetakan lino. Menggunakan teknik yang sama, kita guriskan. Dia ada alat dia. Nampak? Itu adalah cetakan intaglio lah. Tapi kita menggunakan material dia ataupun medium dia adalah kepingan lino. Nanti lepas ni kita tengoklah, kita boleh research lah. Yang mana lino ni sifat dia macam getah je. Dia macam getah saja. Kemudian kita lakarkan ke atas dia dan kita guriskan dia, buang bahagian yang kita tak nak. Kemudian kita letak tapi memang interesting lah. Dan kita akan tampal. Sebab tu cikgu sebut tadi pada awalnya, seni cetakan itulah adalah seni menghasilkan karya yang boleh dicetak berulang-ulang kali.
Okey, menarik tak Akmal? Yes. Saya okey. pertama kali saya dengar cikgu cetakan intaglio itu. Mesti kamu ingat makanan kan? Seterusnya cikgu. Okey, cikgu teruskan ya. Ini adalah Cornelius Matisse, okey, yang mana dilahirkan pada tahun 1508 dan contoh karya cetakan beliau adalah Four Blind Peasants. Okey, siapa nak jawab ni? Cikgu rasa ada yang nak tanya cikgu lah, Akmal. Ada yang nak tanya tentang tema lukisan ni. Siapa nak jawab? Siapa itu? Okey. Muhaimin lagi. Silakan. Tema lukisan tersebut tentang orang yang hilang penglihatan. Betul ke cikgu? Orang yang? Okey. Boleh cakap lagi sekali? Orang yang hilang penglihatan. Orang yang hilang penglihatan, cikgu. Ya, betul. Ceritanya tentang 4 orang yang hilang penglihatan. Tengok yang duduk kat depan tu pun tak ada kurang penglihatan ataupun tak nampak. Yang belakang dia pun 3 orang tu pun tak nampak. Itu cerita dia. Okey. Ini pada abad ke 16. Kau cikgu nak sambung lagi ke? Ya. Boleh cikgu. Okey. Cikgu sambungkan lagi dengan tokoh karya kita yang seterusnya adalah Hans Collard. Okey, yang mana dilahirkan pada tahun 1525. Okey, merupakan pelukis yang mahir dalam cetakan gurisan. Okey, karya cetakan gurisan yang terkenal ialah The Spanish Fury pada 1577. Okey, contoh karya yang lain ialah Life of Saint Francis Monelium. Okey, kalau kita tengok karya dia, dalam seni ni kita ada apresiasi seni. Maksudnya kita menghargai karya tu, kita menerangkan tentang karya itu. Jadi, setiap karya yang dihasilkan itu ada maksud-maksud yang tertentu. Jadi, apakah yang cuba ditonjolkan oleh pelukis dalam karya tersebut? Soalan cikgu. Siapa nak jawab? Jeremy. Silakan. Apa yang ditonjolkan pelukis dalam karya tersebut ialah adalah keagamaan dan juga kemasyarakatan bagi masyarakat pada abad ke-16. Ya, alhamdulillah, betul Jeremy. Itu yang cuba ditonjol. Bagus. Itu yang cuba ditonjolkan dalam karya seni cetakan abad ke-16 ini. Berunsurkan tentang kemasyarakatan dan juga keagamaan. Okey, itu dia cikgu. Betul, baik, betul. jadi kepada anda kalau nak tahu apa lagi mengenai seni cetakan, kita dah belajar mengenai abad ke-14, 15 dan juga 16. Kalau nak tahu apa lagi abad ke-17 dan seterusnya, kita akan berhenti rehat. Selepas ini kita akan sambung balik dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Cantiknya, ada cetakan stencil, ada cetakan lino, ada cetakan sutera. Ada cetakan sutera ke cikgu? Macam-macam lagi cetakan kalau anda dapat lihat tadi. Dan sekarang ini kita nak sambung balik kita punya pembelajaran. Kita dah belajar dah mengenai abad ke-16 dan seterusnya saya pasti cikgu akan kongsikan abad ke-17. Betul cikgu? Betul. Ya, jadi silakan cikgu. Okey, cikgu teruskan ya Akmal ya. Cikgu teruskan dengan abad ke-17. Okey, tarik nafas. Okey, cikgu tengok diorang agak tegang sikit mukanya. Risau cikgu tanya lagi lepas ni agaknya Akmal ya. Betul cikgu. Cikgu teruskan dengan seni abad ke-17. Okey, seni cetakan teknik gurisan asid ataupun kita panggil etching, okey. Merupakan berkembang pesat pada abad ke-17. Okey. 17 hal ini seiring dengan perkembangan dan inovasi dalam proses cetakan menggunakan bahan kimia serta pengenalan pelat tembaga. Okey, pada abad ke-17 ni dah mula ada medium lain. Okey, medium lain yang lebih canggih. Mereka menggunakan bahan kimia. Okey, bahan kimia untuk menghasilkan cetakan. Kalau kita tengok kronologinya ya, daripada abad ke-14 tadi mereka hanya menggunakan monoblok sahaja. Iaitu blok kayu yang dibuat secara handmade. Lukisan tangan sahaja kan. Tapi bila masuk abad ke-17 mereka dah menggunakan bahan kimia. Okey, dah menggunakan bahan kimia dan juga pelat tembaga untuk menghasilkan karya seni cetakan. Okey, seterusnya. Okey, kat sini cikgu kalau tengok slide yang cikgu sediakan, okey, cikgu ada mengeluarkan beberapa perkataan yang penting untuk diingat. Okey, sebab dalam soalan, biasanya akan keluar perkataan etching, inovasi, bahan kimia dan juga pelat tembaga. Contoh bukan soalan sebenar. Contoh. Kalau soalan tanya, apakah ciri-ciri penghasilan seni cetakan pada abad ke-17? Biasanya soalan macam tu kan. A, inovasi.
B. etching, C. bahan kimia, D. lino. Jawapan dia apa? A, B, C. Ya, jawapannya D. lino. Lino tak ada kaitan dalam hal ini. Okey, sebab etching, inovasi bahan kimia pelat tembaga ni, ini adalah ciri-ciri cetakan pada abad ke-17. Okey, seterusnya. Ini adalah tokoh dia. Okey, contoh-contoh karya pada abad ke-17. Kalau kita tengok masa permulaan pada abad ke-14 tadi ya, Akmal, anak-anak murid kat luar, okey. Kalau kita tengok tadi, dia banyak menceritakan tentang kemasyarakatan sahaja. Keagamaan, pendidikan dan pemandangan dia kat situ, dia tak meluas sangat. Okay. Tapi bila masuk abad ke-17, bukan sahaja seni cetakan dia dah maju menggunakan bahan kimia, asid dan sebagainya, tapi dia punya cetakan, motif dia pun dah berbeza. Okey, kat sini kalau kita tengok ada satu contoh daripada Rembrandt van Rijn, The Windmill, okey, pada tahun 1643 yang menggunakan gurisan asid. Okey, kalau tak jelas boleh tengok dalam buku teks kamu, okey. Seterusnya, okey, Anthony van Dyck iaitu The Younger menggunakan gurisan asid. Okey, kalau kita tengok dia cetakan tapi dia detail seolah-olah satu lakaran ataupun satu lukisan. Okey, boleh faham ya? Okey. Ada nak tanya ke? Anak murid kat rumah ada nak tanya? Okey, semua faham? Angguk tu tanda faham? Okey, cikgu teruskan. Boleh, cikgu. Cikgu teruskan. Okey, pelukis pada abad ke-17. Okey, kita tengok bahan dia dah berbeza. Lepas tu dia punya motif dia pun dah berbeza. Betul. Okey, sekarang kita tengok pelukis. Adakah pelukis yang sama? Lain, cikgu. Okey, pelukis dia pun berbeza. Okey, kalau pada tahun abad ke-17 ni, pelukis yang terkenal adalah Jacques Caillot. Okey, Jacques Caillot ni pada 1592 sehingga 1635. Okey, yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1592 di Nancy, Perancis. Okey, merupakan pelukis aliran barok yang mahir dalam cetakan gurisan asid. Okay, maksudnya pada zaman tu bukan Albert Dürer saja menggunakan cetakan blok semua. Jacques Caillot pun menggunakan seni cetakan yang sama. Okay, menghasilkan lebih 1,400 karya. Banyak karya yang dihasilkan. Ini pun poin penting ya, Akmal. Anak-anak murid di luar sana tolong ingat, tak semua tokoh-tokoh yang ada boleh menghasilkan karya yang begitu banyak. Okey, kalau kita tengok Jacques Caillot ni, dia mampu menghasilkan 1,400 karya cetakan. Okey, banyak. Jadi kalau soalan berkisarkan tentang dalam ramai-ramai, contoh dalam beberapa tokoh pada abad ke-17, siapakah yang mampu menghasilkan karya seni cetakan sehingga 1,400 kepingan cetakan? Kamu kena ingatlah nama dia tadi, Jacques Caillot. Okey. Kemudian dalam karya Jacques Caillot ni, beliau memaparkan landscape sebagai latar belakang. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya, apakah itu gipsi? Okey, dalam perkataan ni dia ada tulis kat sini, karya cetakan bertemakan gipsi. Jadi gipsi tu siapa yang tahu? Cikgu. Siapa tu? Putri Siti. Okey. Gipsi adalah sesuatu yang kasar atau merendahkan masyarakat. Okey. Tak apa, cikgu faham. Menidakkan masyarakat, saya dengar cikgu. Dia gipsi ni dia lebih kepada merendahkan masyarakat. Merendahkan masyarakat. Maksudnya gambaran dia menunjukkan masyarakat tu rendah, macam sesuatu yang tak berapa nak cantik untuk dipandang lah. Itu tema dia kan. Okey, seterusnya cikgu teruskan. Masih lagi pada pelukis abad ke-17. Okey, iaitu Giovanni Barneto. Ni biasanya kalau perkataan-perkataan nama susah ni aku memang suka nak sebut ni. Saya sebut ke cikgu? Boleh sebut? Saya rasa cikgu lagi mahir bukan? Okey, cikgu sebut 2 patah je. Silakan cikgu. Okey, Giovanni Barneto ni dilahirkan pada tahun 1609. Okey, dikenali sebagai Grecetto di Itali. Dia ada nama glamour dia. Okey, dia ada glamour dia, Grecetto. Okey, nama glamour dia. Okey, Giovanni ni terkenal dengan karya yang bertemakan keagamaan. Kamu kena ingat perkataan bila sebut nama Giovanni, dia lebih berunsurkan dengan keagamaan. Okey, tak semua karya cetakan ni berunsurkan keagamaan. Tapi kalau Giovanni ni, fokus utama dia adalah keagamaan. Okey, beliau merupakan pelopor cetakan monotype pada sekitar tahun 1648.
Okey, sekarang cikgu nak tahulah. Cikgu pula nak tahu. Okey, apakah ciri-ciri cetakan monotype ni? Siapa yang dah study dah tajuk ni? Boleh bagi tahu cikgu? Itu dia cikgu, Raja Anis Najiha. Okey, Raja, teruskan. Ciri-ciri cetakan monotype ialah setiap imej yang dicetak akan dipindahkan ke atas permukaan logam yang negatif. Kemudian kurang jelas. Kemudian logam tersebut akan dicetak ke atas permukaan kertas. Saya dengar dia kata akan dicetakkan di atas satu kertas, cikgu. Ya. Okey, monotype ni macam itulah. Cetakan yang dicetak di atas sesuatu permukaan, contohnya kertas, monotype. Okey, cetakan semula lah kita kata kan. Mungkin tak jelas, line dia tak berapa nak bagus kan. Okey, kita teruskan abad ke-18 dan 19. Okey, sebelum tu ada sesiapa anak-anak murid cikgu ada nak tanya tak? Apa-apa, ada yang tak faham? Ya. Kalau faham, tunjuk bagus. Faham tak? Okey. Seorang je faham, cikgu. Seorang faham. Yang lain? Okey. Alright. Okey, maksudnya faham semualah. Alhamdulillah. Okey, kita nak teruskan lagi ya, Akmal ya. Kita pergi pada seni cetakan abad ke-18. Okey, seni cetakan abad ke-18 ini dikatakan berfungsi untuk tujuan komersial. Maksudnya pada zaman dulu, pada abad ke-14 lagi, karya ataupun tokoh seni cetakan ni, dia orang menggunakan cetakan monoblok sekadar untuk hiasan dan permintaan kawasan sekitar sahaja. Okey, daripada menggunakan cetakan blok kayu, dia menggunakan teknik gurisan, ada cetakan intaglio kan. Semua tu adalah untuk kawasan sekitar sahaja. Tapi bila masuk abad ke-18 dan 19 ni, mereka dah menggunakan seni cetakan ni sebagai sumber pendapatan. Dia dah mula komersialkan perkara itu. Dia dah mula komersialkan seni cetakan itu sendiri. Maksud dah ada sistem jual beli dah. Okey, ada sistem jual beli. Okey, pada era ini muncullah tokoh-tokoh terkenal seperti Thomas Bewick. Okey, Bewick. Kemudian gaya ini tidak mempunyai titik tumpuan tetapi mencipta komposisi simetri yang ketara, iaitu subjek utama tidak diletakkan pada bahagian tengah. Yang ni kita kena tunjuk gambar dia lah lepas ni. Kalau kita cakap seni visual ni tak boleh cakap, kena tunjuk. Okey, dekat sini kalau kamu perhatikan dekat skrin yang cikgu dah paparkan tu, ada 3 term penting yang cikgu dah keluarkan daripada teks itu. Iaitu yang pertama ialah komersial. Maksudnya ingat, bila sebut abad ke-18 dan 19, perkataan pertama kena ingat komersial. Okey, yang kedua, tiada titik tumpu. Maksudnya karya cetakan yang dihasilkan tak ada titik tumpu. Okey, tak ada fokus. Okey, yang ketiga, komposisi simetri. Tahukah maksud simetri? Tahu, cikgu? Ya. Simetri itu maksudnya seimbang. Seimbang. Kiri sama, kanan pun dia sama juga. Yes, betul. Okey, cikgu teruskan. Inilah dia punya contoh-contoh karya abad ke-18 dan juga abad ke-19. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Karya yang pertama tu adalah karya William Hogarth. Okay, An Election pada 1758 dengan menggunakan teknik gurisan. Okay, teknik gurisan. Ada nak tanya apa-apa, Akmal? Gurisan tu apa, cikgu? Gurisan tu macam cikgu cakap tadi, kita membuang sebahagian bahan, membuang sebahagian permukaan untuk menghasilkan corak ataupun bentuk untuk dicetak. Okey, macam cikgu tunjuk seperti yang tadi tu cikgu kan? Dia ada bahan-bahan, ada alat-alat yang tertentu. Nanti kalau ada masa yang cukup, cikgu perkenalkan apa alat yang digunakan untuk menghasilkan cetakan mengikut pelbagai jenis seni cetakan yang ada. Cantik, cikgu. Okey, tak apa, kita kongsi apa yang ada hari ni, Akmal ya. Boleh. Okey, seterusnya. Tadi cikgu dah ceritakan tentang William Hogarth. Sekarang ni tokoh yang kedua dalam abad ke-18 dan 19 adalah James Abbott. Nama dia panjang lagi, Akmal sebenarnya. Ya. Cikgu dah pendekkan. Okey. James Abbott. Okey, yang mana dia menggunakan teknik gurisan asid dan juga dry point. Dry point. Dry point. Yes, dry point. Okey, kalau kita tengok pada karya tu, dia nampak suasana macam kapal pada zaman tu. Okey, kita tengok. Kalau kita perhatikan walaupun kita pelajari hari ini adalah seni cetakan, Akmal, kita pun secara tak langsung macam kita belajar seni catatan, seni lukisan juga.
bila kita sebut tentang seni visual, ianya menunjukkan tentang gambaran. Betul. Jadi itulah kepentingan pendidikan seni visual ni. Okey, kita boleh tengok keadaan pada masa tu. Walaupun kita tak hidup pada zaman tu, tapi karya-karya inilah yang membawa kita pada zaman itu. Okey, panjang pula cikgu terjemahkan ya. Okey, baik cikgu. Saya pasti cikgu pun nak berhenti rehat dulu kan? Betul. Yap, selepas ini kita akan sambung lagi mengenai pelukis dan karya abad ke-18. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu kita yang cukup hebat bagi subjek pendidikan seni visual. Tadi kita dah belajar dah serba sedikit mengenai seni cetakan abad ke-14 sehinggalah ke abad 18 dan sekarang ini kita nak mengenali mengenai pelukis dan karya pada abad ke-18 juga cikgu ya. Betul. Iaitu William Hogarth. Silakan cikgu. Okey, cikgu teruskan semula. Terima kasih Akmal. Okey, cikgu teruskan dengan pelukis dan karya abad ke-18. Yang mana yang pertama adalah William Hogarth. Okey, yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1697 di London. Okey, di London. Dan beliau mempelajari seni cetakan gurisan daripada Alice Gamble di England. Maksudnya daripada London dia ke England untuk belajar seni cetakan. Masa ni dah maju. Dah ada satu pergerakan untuk mempelajari sesuatu jenis seni cetakan. Kalau dulu mereka tertumpu di kalangan mereka sahaja. Okay, pada abad ke-18 ni mereka dah cuba mencari dunia luar, dah mencari guru untuk seni cetakan. Okey, contoh siri karya beliau yang terkenal adalah A Just View of the British Stage pada 1724. Okey, so teruskan. Yang ini adalah Thomas Bewick. Nampak tak motif? Motif apa yang ditonjolkan dekat situ? Ya, seekor haiwan cikgu. Seekor haiwan. Ya. Ya. Ada nak tanya? Okey. Nampak ya? Anak-anak murid kat rumah nampak ya? Ya. Okey. Thomas Bewick, ini adalah tokoh karya Thomas Bewick yang bertajuk The Chillingham Bull. Okey, pada 1789 menggunakan gurisan kayu. Wah. Okey, nampak hebat kan? Kalau kita pandang sekali, kita nampak macam lukisan. Betul. Tapi kalau kita telitikan betul-betul, ada perbezaan dengan lukisan dengan cetakan. Nak cikgu terangkan sikit tak? Boleh cikgu. Okay. Dipersilakan. Cikgu terangkan sedikit. Kalau kita tengok sekali imbas, kita nampak kita nampak seni cetakan tu macam seni lukisan. Tapi kalau kita perhatikan sebenar-benarnya, kalau seni lukisan ni biasanya garisan dia kemas. Okay, garisan dia kemas dan tak putus. Tapi kalau seni cetakan dia, garisan dia putus-putus. Sebab kita menggunakan teknik gurisan. Betul. Ingat cikgu cakap tadi? Kita potong-potong kan? Dan kita tak boleh dapatkan satu line shape yang cantik. Dia akan putus-putus. Itu perbezaan seni cetakan dengan seni lukisan. Ingat dia. Okey. Itu key point dia cikgu Yes, betul. Sentiasa kena ingat apa perbezaan di antara seni cetakan dan juga seni lukisan. Betul, kadang-kadang dalam seni ni kita terlalu banyak term-term penting yang perlu kita ingat. Jadi kita kena tahu setiap perbezaan. Okey, kalau kita tengok even seni cetakan dengan seni catan dengan seni lukisan pun ada perbezaan dia. Bukan sekadar daripada efek, daripada media yang digunakan pun ada perbezaan dia. Macam tu juga dengan seni cetakan. Cikgu teruskan lagi. Karya yang seterusnya daripada James Abbott. Karya seterusnya daripada James Abbott yang dilahirkan pada tahun 1834 di Amerika Syarikat. Yang mana pelukis ini merupakan pelukis aliran Impressionism. Impressionism yang pernah belajar gurisan asid dengan Matt Charles. Itu cikgu kata, masa masuk abad ke-18 ni, ramai tokoh dah mula mempelajari seni cetakan di luar. Dia tak bergantung lagi pada kreativiti sendiri. Dia dah mula merujuk pada tokoh-tokoh yang lain. Itu kita nak kena ingat. Perkataan itu kita kena ingat. Kalau sebut berguru di tempat lain, itu adalah abad yang ke-18. Sebab abad yang sebelum ni
Mereka hanya buat apa yang mereka fikirkan sahaja tanpa merujuk mana-mana guru. Okey, yang ini adalah James Abbott yang dilahirkan pada tahun 1834 di Amerika. Tadi cikgu dah sebut rupanya kan? Yeah. Okey, merupakan pelukis impressionism yang pernah belajar di Perancis. Okey. Contoh karya cetakan terkenal beliau adalah The Fog. Okey, The Fog. Tapi kalau kita tengok kat sini, tengok dekat skrin yang cikgu sediakan ni. Okey, ini gambar apa ya kalau Akmal nampak? Wine glass, cikgu. Ya, betul, wine glass. Cikgu rasa soalan tu dah bocor sebab dia nampak jawapan cikgu bagi. Ya, di situ cikgu tadi saya nampak the wine glass. Betul, the wine glass. Maksudnya objek dia the wine glass. Okey, Impressionism adalah aliran yang mempunyai ciri-ciri seperti cikgu rasa cikgu dah penat nak terangkan ni. Cikgu nak tanyalah anak murid cikgu, siapa yang tahu ciri-ciri aliran Impressionism? Boleh tolong cikgu? Sandina Raj. Sandia. Silakan. Yang pertama adalah cetakan kecil, minipis dan dapat dilihat serta penekanan pada gambaran terdapat cahaya yang berubah-ubah. Seterusnya, menjadikan pergerakan sebagai unsur penting dalam menghasilkan karya. Okey, tak jelas sangat kan? Cikgu dengar yang apa anak murid cikgu sebutkan tadi? Saya perasanlah beberapa ayat yang betul lah mengenai dengan zaman aliran Impressionism ni. Maksudnya garisan dia ataupun cetakan yang dihasilkan dalam aliran Impressionism ni sifat garisannya halus. Halus. Kalau kita tengoklah contoh yang ada kat sini, contoh wine glass ni. Okey, kalau kita perhatikan dia punya teknik dia, garisan dia terlalu halus sampai kita tak boleh nak bezakan antara sketching dalam kita punya seni lukisan, ataupun dengan tak nampak beza dengan seni cetakan tu. Sebab garisan yang dihasilkan terlalu halus dan detail. Itu adalah ciri-ciri pada aliran Impressionism inilah. Okey. Cikgu dah ada sediakan soalan formatif ni. Agak-agak dah bersedia ke nak jawab tu? Okey, kalau dah bersedia tolong angkat tangan, tunjuk tanda bersedia. Ya. Senyum-senyum. Okey, semua senyum. Okey, good. Okey, maksudnya dah ready lah ni. Okey, jadi cikgu teruskan Akmal. Silakan cikgu. Kita tak banyak masa Akmal kan? Boleh cikgu. Okey, yang pertama soalan cikgu, apakah tema yang menjadi tumpuan pelukis seni cetakan barat sejak awal abad ke-14 hingga abad ke-17? Saya nampak Muhaimin dah angkat tangan cikgu. Muhaimin dah angkat dah? Laju dia angkat tangan. Muhaimin. Ya. Boleh onkan mic Muhaimin? Jawapannya ialah keagamaan. Okey. Ada masalah sikit soal dia. Jawapan dia B adalah keagamaan. Sebab senang soalan ni cikgu rasa. Betul. Sebab daripada awal tadi cikgu dah ceritakan abad ke-14 tentang keagamaan. Okey, tak apa. Bonus lah untuk Muhaimin. Dia berani nak jawab yang pertama. Okey, yang seterusnya. Apakah faktor utama yang mempengaruhi kemahiran pelukis seni cetakan barat? Okey. Siapa yang nak jawab? Jeremy. Silakan Jeremy. Silakan Jeremy. Jawapan saya C. Betul ke cikgu? Jawapannya C cikgu. Ya, C, tuntutan masyarakat. Ya, pada awalnya mereka membuat seni cetakan ni untuk tuntutan masyarakat. Kehendak pelanggan daripada kawasan sekitar sahaja. Masuk 17, 18, 19 dia dah mula komersialkan dia. Okey, betul. Seterusnya, apakah gaya yang mempengaruhi pelukis barat seperti Thomas Bewick pada abad ke-19 dalam karya cetakan mereka? Adakah Rococo cikgu? Realism, Neoclassicisme dan Impressionisme. Wah, voila. Ya. Okey, saya nampak Raja Anis Najihah tadi angkat kad berwarna hijau tu. Okey. Okey, silakan Raja Anis Najihah. Jawapannya B cikgu. B, realism. Ya. Betul. Tadi kita dah bicarakan, kita dah sebut tentang realism ni tadi. Bagus. Okey, nampaknya cikgu kita pun dah sampai di penghujung cikgu. Jadi mungkin cikgu beli pula. Beli apa, Akmal? Boleh berikan rumusan cikgu. Secara ringkas cikgu, dipersilakan. Okey, rumusan cikgu pada hari ini ialah kenalilah seni cetakan, karya-karya yang berbentuk seni cetakan. Kerana seni cetakan ini tidak dapat di mana-mana untuk dihasilkan, melainkan
adalah daripada perasaan kita sendiri. Iya, Okey. itu dia. Hargailah karya-karya di sekitar kita. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Juraiti. Sama-sama. Semoga cikgu sentiasa meraih rezeki, cikgu. Amin. Ya, dan sentiasa dipelihara oleh Allah. Dan juga pelajar-pelajar juga, terima kasih kerana telah setia bersama dengan kami pada petang ini bagi subjek pendidikan seni visual, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita, cikgu. Terima kasih. Daripada 4 buah sekolah. Dengan saya Akmal Nazri. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Salam sejahtera, saya Rosnita atau Besaner, anak perempuan awang kecil, ibu kepada Jeremy Joshua-Zen, ingin mengucapkan semoga maju jaya dan cemerlang di dalam menduduki peperiksaan SPM. Bukan saja kepada anak saya tetapi kepada semua pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Yang paling penting, usaha dan jangan putus asa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Samsiah binti Bondi, ibu kepada Muhammad Iqbal Hansi, mengambil peluang untuk mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM kepada anak saya dan calon-calon SPM bermasa. Apapun dugaan dan cabaran, teruskan berusaha, jangan mudah berputus asa. Sesuaikan diri dengan pembelajaran rumah baharu, membanyakkan ulang kaji dan jaga adab dengan guru. InsyaAllah, Mami dan keluarga sentiasa mendoakan kejayaan abang dalam peperiksaan SPM nanti.